Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berhormat Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Yang berbahagia Datuk Muhammad Fauzi bin Muhammad Isa, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi. Yang berbahagia Datuk Muhammad Sukari bin Abdul Hamid, Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia. Yang berusaha Encik Rozaid bin Abdul Rahman, Pengarah Media dan Komunikasi Strategik. Kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Mustafa bin Omar, Ketua Pegawai Operasi Malaysian Press Institute MPI, pegawai-pegawai kanan kementerian, jabatan dan agensi. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dihormati. Tanam selasih dekat permatang, awan berarak di senja hari. Andai tuan tidaklah datang, kurang semarak acara kami. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta keizinannya dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam majlis peluncuran Kod Etika Wartawan Malaysia pada pagi yang berbahagia ini. Dan sesungguhnya pihak majlis amat mengalu-alukan dan merakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas kehadiran Yang Berhormat Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi ke majlis pada hari ini, dan seterusnya akan menyempurnakan ucapan peluncuran sebentar saja lagi. Hadirin yang dihormati, kepada Allah Yang Maha Esa kita pohonkan keberkatan. Dan untuk itu mazlum silakan Encik Ahmad Solihin bin Azalan, Penolong Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi da'ana ila fasihil amal wa hathana ala husnil amal. وحذرنا من التوكل والتواني والكسل والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Malikul Quddus, kami bersyukur kehadratmu Ya Allah. Di atas limpah kurniamu, kami dapat berhimpun pada hari ini dalam majlis peluncuran Kod Etika Wartawan Malaysia. Engkaulah yang memiliki kuasa pemerintahan dan Engkaulah yang memuliakan sesiapa yang dikehendaki. Ya Allah, Ya Rahim, kami memohon kepadamu agar usaha-usaha kami ini sentiasa diberi petunjuk dan hidayah secara berterusan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami untuk menjadi manusia yang paling sempurna, manusia yang berjiwa wajar, sentiasa sanggup menghadapi rintangan dan cabaran demi memartabatkan agama, bangsa dan negara Malaysia yang tercinta. Ya Allah, Ya Rahman, kekalkanlah kesejahteraan negara kami ini untuk generasi hari ini dan akan datang. Kurniakanlah kepada kami dan semua yang terlibat secara keseluruhannya dalam bidang kewartawanan ini kekuatan, semangat wajar, keberanian dan kesabaran yang unggul demi menjana dan memartabatkan perkhidmatan yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan ini satu pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Majlis memakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita hari ini akan diberkati olehnya. Hadirin yang dihormati, Datuk Mustafa bin Omar memulakan kerjaya sebagai wartawan ekonomi di Berita Harian pada tahun 1985 dan jawatan terakhir beliau sebagai Timbalan Pengarang Kumpulan Berita Harian sebelum dilantik sebagai Pengarang Kumpulan Harian Metro pada tahun 2009. Dan sepanjang kerjayanya selama 33 tahun termasuk 22 tahun di Berita Harian, beliau membuat pelbagai liputan sama ada ekonomi, politik, sukan, isu sosial termasuk jenayah. Beliau juga
pernah mengikuti Watson Press Fellowship Program di Universiti Cambridge, England pada tahun 2000 dan beliau yang bersara pada Ogos 2017 kini berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Press Institute sejak September 2023. Dan hadirin yang dihormati sekalian, untuk seterusnya majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Mustafa bin Omar, Ketua Pegawai Operasi Malaysian Institute MPI untuk menyampaikan ulasan Kod Etika Wartawan Malaysia. Majlis dengan hormat mempersilakan. Jauh sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Yang berhormat Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Yang berbahagia Datuk Muhammad Fauzi Mak Isa, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi. Yang berbahagia Datuk Muhammad Sukari bin Abdul Hamid, Ketua Pengarah Penerangan. Encik Rozaid, Ketua-Ketua Jabatan, Agensi di bawah Kementerian Komunikasi, rakan-rakan media, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya berbesar hati berada di sini mewakili Malaysia Press Institute sempena dengan peluncuran Kod Etika Wartawan Malaysia. Peristiwa ini bukan sahaja menunjukkan komitmen kita untuk menegakkan standard kewartawanan yang tinggi, tetapi juga mencerminkan peranan penting pihak media dalam masyarakat pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin menzahirkan ucapan tahniah dan syabas kepada Kementerian Komunikasi, khususnya Jabatan Penerangan Malaysia, dan juga kepada semua yang terbabit secara langsung atau tidak langsung dalam memberi komitmen penuh bagi memastikan Kod Etika Wartawan dilancarkan pada hari ini. Secara ringkasnya, Kod Etika ini berasal daripada Kod Etika Kewartawanan Malaysia 1989 yang dilancarkan oleh Majlis Institut Abar Malaysia dulu, ya. Sekarang ni terpanggil dia Malaysian Press Institute. Hasil daripada kerjasama pelbagai pihak lah, antara industri dan juga pengamal media pada masa itu. Ia dijadikan sebagai garis panduan kepada pengamal-pengamal media pada masa itulah. Prinsip rukun negara telah teras dan garis panduan hidup masyarakat Malaysia. Diutamakan dalam etika kewartawanan Malaysia, usaha mempertahankan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia juga dihuraikan secara terperinci dalam prinsip rukun negara. Etika Kewartawanan Malaysia 1989 mencerminkan usaha bersama pengamal media dan pihak berkepentingan untuk menentukan garis panduan ketika garis panduan etika yang menjadi medium untuk kewartawanan yang bertanggungjawab. Ia juga mencerminkan komitmen dan usaha
pengamal media pada masa itu untuk mengekalkan integriti, ketepatan dan keadilan dalam kerjaya sebagai wartawan sambil menghormati hak dan martabat individu serta masyarakat. Seperti kita sedia maklum, landscape media sentiasa berubah. Ia menyediakan cabaran dan peluang baru. Dalam pertikaran dinamik ini, pematuhan kepada prinsip etika sangat penting. Oleh itu, seiring dengan perubahan teknologi terkini berserta dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan ataupun AI yang semakin popular, saya melihat pentingnya kod etika 1989 ini dikemas kini. Oleh itu, kod etika kewartawanan ini telah dikemas kini dan diusahakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk para akademik daripada universiti dan juga di kalangan wakil-wakil daripada pengamal media sendiri. Ia telah menetapkan prinsip-prinsip asas yang seharusnya membimbing perlakuan semua pengamal media tanpa mengira platform dan pertalian mereka. Kod etika ini juga memainkan peranan penting dalam menjelaskan tanggungjawab wartawan sebagai suara rakyat. Selain dengan perkembangan teknologi semasa, kod etika wartawan turut dilihat sebagai satu panduan kepada wartawan untuk mendepani cabaran teknologi dalam kerjaya mereka. Antara tanggungjawab yang diutamakan oleh kaki tangan kalangan wartawan ialah laporan berita secara seimbang, adil, berkredibiliti serta menghormati kerahsiaan sumber. 8 prinsip etika kewartawanan yang digariskan di dalam kod etika wartawan ialah wartawan bertanggungjawab menjadi suara masyarakat majmuk serta menjadi pemudah cara dialog. Yang kedua, wartawan hendaklah telus dan berintegriti ketika menjalankan tugas. Wartawan digalakkan bersama secara konsisten untuk adil dan dalam menyampaikan informasi. Pemberitaan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Yang kelima, kesahihan dan ketepatan maklumat perlu disemak. Yang keenam, wartawan perlu menghormati privasi dan merahsiakan sumber. Ketujuh, wartawan perlu memahami undang-undang, akta dan polisi yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas mereka. Dan yang terakhir, wartawan perlu memberi keutamaan untuk meningkatkan kemahiran kewartawanan secara berterusan. Secara keseluruhannya, kesemua prinsip etika yang digariskan di dalam kod etika wartawan ini menunjukkan komitmen kepada prinsip-prinsip etika kewartawanan merangkumi keperluan semasa yang berubah dalam landscape media bukan sahaja di Malaysia, malah seluruh dunia. Penekanannya pada profesionalisme, penghormatan terhadap hak dan martabat, ketepatan, keadilan, ketelusan dan peningkatan berterusan mengukuhkan lagi asas etika kewartawanan dalam menyumbang kepada persekitaran media yang bertanggungjawab dan dipercayai. Wartawan hendaklah memegang nilai-nilai tinggi dalam melaksanakan tugas mereka. Keterusan, integriti dan keadilan adalah asas yang paling
penting dalam setiap tindakan yang diambil bagi menjamin kesahihan dan ketepatan maklumat yang disampaikan kepada masyarakat di samping menghormati privasi individu dan kerahsiaan sumber. Kepentingan awam terus dikedepankan dalam setiap pemberitaan dan kepatuhan terhadap undang-undang harus diutamakan. Dengan megang teguh nilai-nilai ini, wartawan dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan telus dan seimbang. Seperti kita sedia maklum, terdapat beberapa kod etika sedia ada di Malaysia dan berkaitan dengan wartawan dan media. Bagaimanapun, saya difahamkan kod etika wartawan Malaysia ini akan dijadikan sebagai garis panduan dan rujukan oleh JAPEN bagi permohonan dan pengurusan kad perakuan media yang telah dilaksanakan oleh jabatan berkenaan. Sehubungan itu, saya berharap pihak JAPEN dapat memperincikan dan menjelaskan lagi dengan lebih teliti 8 prinsip berkenaan bagi mengelak kekeliruan dan salah faham di kalangan wartawan serta pengamal-pengamal media. Marilah kita mengukuhkan komitmen kita kepada prinsip-prinsip ini dan mempertanggungjawabkan diri kita kepada standard tertinggi kewartawanan. Dengan mengekalkan kod etika, kita tidak hanya melihara kredibiliti dan integriti media, tapi juga menegakkan hak masyarakat untuk mendapat maklumat yang dipercayai dan sahih. Akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbang kepada pembangunan Kod Etika Wartawan Malaysia. Marilah kita bekerja bersama untuk mengekalkan prinsip-prinsip ini dan memajukan agenda kewartawanan bertanggungjawab di Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk di atas ulasan Kod Etika Wartawan sebentar tadi. Kod Etika Wartawan diberi nama, diguna pakai Utara Selatan. Kalau memang majlis berguna di tangan pemimpin menjadi intan. Untuk berikutnya, dipersilakan Yang Berhormat Menteri untuk naik ke atas pentas, seterusnya menyampaikan ucapan peluncuran Kod Etika Wartawan Malaysia. Dipersilakan. Hello, terima kasih saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bahagia Datuk Muhammad Fauzi bin Mat Isa, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi. Bahagia Datuk Muhammad Sukari Abdul Hamid, Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia. Yang berusaha Encik Rozaid Abdul Rahman, Pengarah Media dan Komunikasi Strategik Jabatan Perdana Menteri. Yang bahagia Datuk Mustafa Omar, Ketua Pegawai Operasi Malaysian Press Institute, Pegawai-pegawai kanan Kementerian, Jabatan dan Agensi, rakan-rakan media yang saya kasihi, tuan-tuan, puan-puan. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi melapangkan masa untuk bersama dalam acara pada pagi ini, dan semestinya kita panjatkan rasa syukur ke Hadrat Ilahi di atas kurniaan kesihatan, ruang, peluang untuk bersama dalam majlis peluncuran Kod Etika Wartawan Malaysia. Saya ingin panjangkan juga setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Sukari dan juga rakan-rakan di Jabatan Penerangan, termasuk Datuk Siva yang tidak lama lagi akan disekonkan ke Kementerian Digital. Datuk Siva, mana Datuk Siva? Datuk Siva, dia dah pergi ke Kementerian Digital dah? Untuk bantu YB Gobin sebagai PTTK. Tengok depan semua rakan-rakan wartawan saya umumkan, hebat lah. Datuk Siva. Datuk Siva, ya. Datuk Siva, you have been of much help
To me and the team, saya ingin ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat berkhidmat. Teruskan. Terima kasih saya ucapkan juga kepada wakil daripada Universiti Sains Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia yang berdedikasi untuk membantu merangka semula serta memurnikan kod etika wartawan yang baru. Semoga kod etika ini dapat mengangkat martabat media Malaysia sebagai sumber berita dan maklumat yang diyakini oleh rakyat. Saya turut alu-alukan kehadiran rakan-rakan media yang jelas menunjukkan komitmen untuk bersama-sama mewujudkan suasana harmoni dalam dunia kewartawanan negara kita. Pihak media berperanan amat penting sebagai mata dan telinga yang boleh dipercayai serta juga lidah yang mampu memberikan maklumat tepat dan sahih tentang keadaan semasa negara. Untuk makluman, kod etika wartawan Malaysia ini adalah versi baru yang telah diteliti semula oleh Japan untuk menggantikan kod etika yang telah diguna pakai sejak 35 tahun yang lalu seperti yang Datuk Mustafa sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan, Reporters Without Borders ataupun RSF telah mengeluarkan laporan indeks kebebasan media bagi tahun 2023 yang menempatkan Malaysia pada kedudukan ke-73 daripada 180 buah negara seluruh dunia. Pencapaian ini membuktikan komitmen kerajaan dalam menjaga kebebasan pengamal media untuk menyampaikan maklumat dan pemberitaan tanpa halangan daripada pihak yang berkepentingan. Keunikan landscape media di Malaysia semestinya tidak tertakluk kepada cara penilaian yang berlandaskan media barat semata. Pengamal media di Malaysia sentiasa bertindak mengikut keadaan negara dengan mengambil kira undang-undang sedia ada. Hal ini membuktikan ada pergerakan yang dinamik dalam penyampaian maklumat oleh wartawan. Dalam keadaan dunia yang serba moden ini, medium penyampaian maklumat sentiasa berkembang dan berubah. Namun, maklumat dan berita yang tidak benar juga diterima oleh rakyat kerana tiada tapisan kendiri yang dilakukan. Bagi kementerian ini, salah satu paradoks ataupun keunikan ataupun ironis, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kelajuan internet. Tapi kadang-kadang fitnah juga bergerak lebih laju daripada internet kita. Jadi saya pohon, di samping kita menikmati kelajuan 5G, antara yang paling laju di Asia Tenggara, kita juga sebagai pengamal media dan juga pengamat media, kita yang menerima maklumat turut perlu memainkan peranan untuk meneliti dan menilai berita yang kita terima. Di Kementerian Komunikasi, pelbagai inisiatif dilaksana bagi membantras sebaran berita palsu yang semakin hari semakin berleluasa. Portal sebenarnya.my, mycheck.my dan segmen Biar Betul yang disiarkan setiap hari pada jam 7.59 malam di TV1 RTM adalah antara inisiatif tersebut. InsyaAllah kementerian ini sedang meneliti usaha-usaha untuk menyebarluaskan lagi usaha tersebut, termasuk dengan mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan dalam komuniti madani di bawah Jabatan Penerangan untuk menjadi para penyebar Biar Betul. Saya lihat mungkin mereka mungkin kita boleh teliti sebagai contoh, mereka mungkin boleh menjadi duta ya kepada konsep Biar Betul itu, kerana saya lihat untuk kita menyediakan satu suasana di mana rakyat mampu menilai berita dengan baik, sebarang berita yang sampai kepada mereka, maka perlu ada satu proses dan juga rakan-rakan yang dapat membantu untuk mereka menilai maklumat. Seringkali cara yang paling mudah maklumat itu disalah tafsir ataupun dipalsukan ialah dengan pertama, sebagai contoh, meletakkan logo ataupun menggunakan format yang kita selalu lihat dalam laman web, tapi teks diedit, teksnya diubah, dan kalau kita tidak pasti, biasanya kita yang sentiasa membaca, kalau sebagai contoh saya lah, kalau saya tengok dalam laman web Sinar Harian, saya akan tahu Sinar sentiasa menggunakan font sekian. Tapi kalau saya membaca dengan font yang berbeza,
Ada kemungkinan, adakah ini betul ataupun tidak. Kedua adalah tanggapan tambahan ataupun komentar tambahan kepada berita yang kita terbitkan. Semalam ada orang awam menyampaikan aduan kepada pihak MCMC sebagai contoh mengenai isu semasa namun ditokok tambah dalam konten yang biasanya disebarkan dalam media sosial yang kalau kita baca ataupun kita fahami dengan penglihatan mata kasar seolah-olah itulah beritanya. Maka dalam kita memberi komentar, orang awam memberi komentar, janganlah kita juga salah tafsir. Masalah kita dalam dunia hari ini, bila kita tengok screenshot, kita anggap itulah kebenaran. Tapi kebiasaannya, the facts are in the paragraphs below. Sometimes it's not in the nut graph. Bagi rakan-rakan wartawan, nut graph itu merujuk kepada perenggan pertama. Perenggan yang merangkumi keseluruhan berita itu. Tapi banyak daripada dalam perenggan-perenggan yang berikutnya. Berapa ramai di kalangan pembaca kita mengambil masa untuk membaca sampai ke hujung. Jadi oleh itu menjadi salah satu tugas kita untuk pastikan bukan hanya maklumat itu terkandung dalam berita kita, tapi juga cara para pembaca meneliti berita kita. Sudah pasti salah satu teknologi yang ada dalam tangan kita pada hari ini ialah untuk melihat disebut sebagai heat map dalam website. Kita tahu kalau seseorang itu membaca, mereka meluangkan berapa banyak masa pada perenggan pertama berbanding perenggan terakhir. Jadi bagi rakan-rakan media, saya sarankan untuk kita meneliti aspek ini bukan hanya untuk manfaat dari segi advertising, pengiklanan yang boleh mendatangkan revenue kepada syarikat-syarikat media, tapi juga dari segi penyampaian maklumat dan berita itu sendiri, supaya pembaca tidak ketinggalan dalam meneliti perkara-perkara penting berkaitan dengan berita yang disampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, JAPAN merupakan agensi yang mengeluarkan kad perakuan media sebagai dokumen pengenalan diri bagi pengamal media dari agensi dan syarikat media berdaftar. Kad perakuan media ini akan diguna oleh wartawan dan organisasi media untuk membuat pelaporan acara rasmi kerajaan. JAPAN meneliti secara keseluruhan Kod Etika Kewartawanan Malaysia 1989 dan telah membuat keputusan ada keperluan untuk meneliti semula dan menyesuaikan kod etika tersebut dengan keadaan semasa negara. Dan ia akan digunakan bermula tahun ini. Kod Etika Wartawan Malaysia adalah dokumen rasmi sebagai punca kuasa dan rujukan bagi tujuan pengeluaran serta pembatalan kad perakuan media. Untuk makluman semua, setakat 16 Februari 2024, seramai 9,750 pengamal media berdaftar dengan kad perakuan media JAPAN melibatkan 152 agensi media. 4 daripadanya merupakan media rasmi kerajaan, 38 media tempatan, 60 media dalam talian dan 50 media antarabangsa. Saya mendapat pandangan daripada rakan-rakan FCC, Foreign Correspondents Club, yang mengadu kalau dibandingkan dengan rakan-rakan media tempatan, kad perakuan media yang disediakan tempoh sah lakunya adalah 2 tahun. Tapi untuk media antarabangsa hanya setahun. Jadi mereka telah meminta untuk kita, Datuk Sukari, Datuk Fauzi, untuk kita teliti perkara ini sama ada boleh diubah. Jadi saya lihat ada kewajaran memandangkan kebiasaannya ramai daripada rakan-rakan yang terlibat dengan media antarabangsa adalah warga Malaysia. Tapi mereka berpengkalan di sini. Jadi saya lihat ada kewajaran untuk kita teliti perkara ini. Kod etika wartawan ini telah dimurnikan dengan penglibatan wakil wartawan serta organisasi media agar dapat mengambil kira peranan pengamal media tanpa mengganggu gugat, mengongkong atau menyekat kebebasan bersuara wartawan dalam membuat pelaporan. Seharusnya kita lihat konteks penerbitan ataupun peluncuran semula Kod Etika Wartawan
yang telah diperbaharui ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan. Dan hari ini saya nyatakan apakah usaha-usaha tersebut. Pertama, semestinya yang kita umum dan kita luncurkan pada hari ini, Kod Etika Wartawan yang telah ditambah baik. Kedua, kerajaan dalam fasa terakhir untuk membawa satu rang undang-undang untuk menubuhkan Majlis Media Malaysia. Dia mengambil sedikit masa kerana proses melibatkan Jabatan Peguam Negara dan perlu dipertimbang dan diputuskan di Jemaah Menteri. Tapi insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama. Ketiga, bagi pemegang kad perakuan media, sebelum ini dengan usaha rakan-rakan di Jabatan Penerangan, beberapa manfaat telah diusahakan yang mana seperti yang kita tahu sebelum ini ada beberapa pihak menyediakan sejumlah kemudahan, diskaun dan sebagainya. Jadi itu saya tidak halang pihak Japan untuk terus usahakan dan kalau boleh lebihkan, ya. Dan banyak yang membantu dalam usaha ini dulu Datuk Siva. Jadi kita kena cari penggantilah sebab dia nak pindah. Ya, jadi kita kena pastikan seorang yang dapat membantu. Saya juga lihat ada keperluan untuk kita teliti landscape media itu sendiri. Kita baru tahu ataupun kita tahu baru-baru ini rakan-rakan kita dalam satu media dalam talian, The Malaysian Insight, hadapi satu keadaan yang cukup sukar bila masa sejumlah 43 orang staf, wartawan yang sepenuh masa dan juga separuh masa telah hadapi kesukaran, ya. Dan saya telah bertemu dengan mereka minggu lalu untuk meneliti beberapa ataupun dua minggu yang lalu sebelum Tahun Baru Cina untuk kita lihat apa yang boleh dibantu. Jadi proses itu memakan masa sedikit tapi sekiranya ada jalan penyelesaian maka yang terbaik adalah secara private, ya. Tapi kita teliti perkara ini. Saya juga telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Steven Sim semalam bersama dengan pihak Perkeso. Kita meneliti isu yang melibatkan wartawan sambilan ataupun stringers. Ini satu isu yang kita difahamkan bagi rakan-rakan media. Daripada 9,750 pemegang kad perakuan media, lebih kurang 6,000 daripada mereka merupakan wartawan sambilan. Nah, ini satu kumpulan yang agak besar dan aspek kebajikan termasuk sama ada KWSP ataupun Perkeso dalam pertimbangan. Jadi saya perlu sedikit masa untuk berbincang dengan Datuk KSU. Mungkin dalam masa yang tidak terlalu lama kita ada sedikit berita yang positif untuk rakan-rakan yang merupakan wartawan sambilan. Tapi berikan kami sedikit masa. Akhir sekali, komitmen kerajaan untuk memastikan rakan-rakan media dapat berfungsi dengan baik, beroperasi dengan baik, kita harap terserlah dan jelas termaktub dalam Kod Etika Wartawan yang telah disediakan ini. Antara yang sering dibangkitkan kepada saya adalah tentang aspek kerahsiaan sumber. Jadi ini kita telah pastikan terkandung di mana kita perlu hormat rakan-rakan media dalam mendapatkan maklumat. Cuma yang kita pohon adalah pengesahan. Ya, bila kita mendapat sebarang maklumat, kita perlu pastikan dan kita bandingkan, kita sahkan, baru kita terbitkan. Sebagai contoh, malam tadi ada laporan ataupun semalam ada laporan ataupun maklumat yang post dalam satu forum mengenai dakwaan sistem padu bolos dan data telah dicuri. Tapi setelah diteliti maklumat yang disampaikan dalam laman itu, didapati ianya bukan sistem pengkalan data utama padu, tetapi merupakan satu sub-unit kepada LPPKN. Jadi saya pohon dalam kita menyebar maklumat, kita kena pastikan maklumat itu kita sahkan dengan pihak-pihak tertentu. It is not only good to be first, it's also important to be correct. Jadi saya harap rakan-rakan media akan ambil kesempatan ini. Saya tahu kita berlumba-lumba untuk menyampaikan maklumat dan bila saya sebut ada sejumlah
media tempatan, media dalam talian, sudah pasti audiens kita, para pembaca kita juga hadnya adalah sedemikian ramai. Jadi kita kena pertimbang untuk seimbangkan antara berita ataupun tajuk berita terutamanya yang boleh catch our attention, ya, dan yang boleh menjurus ke arah sedikit salah faham ataupun kekeliruan dalam masyarakat. Jadi saya berharap kita faham bahawa walaupun kita mengamalkan ataupun kita membolehkan dan menyokong kebebasan media, namun ini bukanlah kebebasan mutlak bagi mana-mana individu ataupun organisasi untuk membuat kenyataan yang tidak benar. Dalam konteks ini, undang-undang sedia ada memadai untuk memastikan ketenteraman awam tidak terancam. Justru, pihak wartawan dan organisasi media perlu bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat yang sahih. Wartawan juga berperanan menyuburkan kemakmuran serta keharmonian yang didukung melalui nilai Malaysia Madani. Akhir kata, saya harap tuan-tuan puan-puan terus mendedikasikan dunia kewartawanan ke arah yang positif demi kemaslahatan rakyat dan negara. Semoga peluncuran Kod Etika Wartawan Malaysia ini akan terus memacu media di Malaysia sebagai sumber yang dipercayai oleh rakyat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan Majlis Peluncuran Kod Etika Wartawan Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi ucapan peluncuran oleh Yang Berhormat Menteri. Majlis merakamkan ucapan. Terima kasih. Mohon Yang Berhormat Menteri untuk terus kekal di atas pentas dan majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk KSU bersama Div-Div jemputan untuk naik ke atas pentas bagi sama-sama menyempurnakan upacara gimmick peluncuran. Dipersilakan. Mohon Yang Berhormat Menteri untuk membuka tirai gimmick dengan kiraan 3, 2, 1. Seterusnya majlis mempersilakan Yang Berhormat Menteri untuk menandatangani replika buku Kod Etika Wartawan Malaysia. Yang Berhormat Menteri boleh membuka replika buku tadi dan seterusnya akan mengambil buku Kod Etika Wartawan Malaysia. Sekali lagi tepukan buat Yang Berhormat Menteri, tuan-tuan dan puan-puan. Silakan Yang Berhormat Menteri untuk bergambar kenangan bersama Div-Div jemputan bersama dengan buku Kod Etika Wartawan Malaysia. Silakan. Dan untuk berikutnya, makluman tuan-tuan dan puan-puan, JAPAN telah bekerjasama dengan University Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam penyediaan Kod Etika Wartawan Malaysia, dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada pihak USM dan UKM atas sokongan dan komitmen dalam merealisasikan usaha ini.